Okey, bismillahirrahmanirrahim. So, kita akan sambung kelas kita di bawah tajuk yang sama iaitu bab 4. Masih dalam bab 4 lagi. Kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi. Kekongruenan kita dah tengok iaitu yang pasal serupa. Di mana dia ada ASS, SAS, SSS kan. Side dengan angle ke semua tu. Okey, jadi hari ini kita akan tengok pasal pembesaran. Okey, so sebelum tu kita akan, okey, Ilhan baca doa Ilhan. Ilhan. Here you go. Okey, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. Amin. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من اجلنا يقوا اقوالنا. Amin. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Alhamdulillah. Bagus Ilhan baca doa panjang. Ilhan lepas ni tak nak jadi macam sebelum-sebelum ni tau. Okey, mesti join kelas. Ilhan Okay, go. Okay, good. So kita akan teruskan kita punya okey, iaitu kita akan tengok bawah tajuk ini pembesaran. Okey, tolong respon sekiranya nampak. Okey, sana saya nak tutup kamera jap. Okey, nampak tak? Nampak ke tidak? Tolong respon kalau nampak. Nampak Ibu. Nampak So korang Nampak Ibu. Cikgu tak nampak. Oh, tak nampak lagi. Okey, set. Okey, nampak Ibu. Okey, lambat sikit lah kot. Okey, so kita akan tengok iaitu bawah tajuk pembesaran. Okey. Hari tu dah tengok dah kekongruenan. Sebenarnya kekongruenan ni adalah satu topik yang baru. Senior kamu tak belajar, kamu je belajar. Okey, lepas tu kita tengok pembesaran. Pembesaran ni dulu memang ada. Okey, dulu ada pembesaran, ada pantulan, ada transformation iaitu transformasi tu iaitu translasi. Transformasi tu dia ada pembesaran, dia ada pantulan, dia ada translasi. Okey, so semua ni yang baru adalah kekongruenan iaitu keserupaan. So kita akan tengok iaitu apakah dia pembesaran. Apa yang saya share ni adalah bahan daripada buku teks. Jadi kamu rujuklah buku teks. Okey? Ni dia. Okey, jadi kita tengok dekat sini pembesaran. Apakah dia kata pembesaran? Hasil daripada ni dibuatlah, maksudnya kita akan nampak keserupaan objek geometri. Dia serupa tapi tidak sama. Serupa apa dari segi bentuk, tapi ukurannya tidak sama. Itu pembesaran. Besar. Membesar daripada awak zaman awak kecil kepada awak besar. Muka sama je lebih kurang kan? Okey, itu pembesaran. Jika semua sisi sepadan bagi sepasang segitiga berkadaran, maka semua sudut sepadan adalah sama saiz dan sebaliknya. Okey, sekejap nak masukkan orang. Okey, jadi apa maksud dekat sini kalau awak tengok kan, jika semua sisi sepadan. Sisi sepadan semua sama bagi sepasang segitiga berkadaran. Berkadaran maksudnya macam ni. Kalau A pergi C nilai dia 1, P pergi R nilainya 2. Maksudnya dia berkali ganda sebanyak 2. So kalau A, B 2, maka PQ jadi 4. Kalau CB3, maka RQ akan jadi 6. Ini yang dimaksudkan dengan jika semua sisi sepadan bagi sepasang segitiga berkadaran. Maka semua sudut sepadan adalah sama saiz dan sebaliknya. Okey. Kalau dia punya sisi membesar, sini 1 jadi 2, 2 jadi 4, 3 jadi 6, tapi sudutnya akan kekal. Sebab sudut dalam segitiga tetap 180 darjah. Jadi ini yang dimasukkan sudut dia adalah sama saiz. Faham? Okey. Next kita tengok contoh ke-7. Dia kata tentukan sama ada setiap pasangan objek geometri yang berikut adalah serupa. So kita tengok. 47, 79. Okey, A pergi B. Okey, ni 47. Jadi kat sini dia bagi 54. 79. Jadi kalau sekali pandang, kamu akan kata dia tak serupa, betul? Betul tak? Betul tak? Okey, kenapa awak kata tak serupa dekat situ?
Kenapa awak kata dia tak serupa? Kenapa kamu kata dia tak serupa? Respon. Ada tak yang nak bagi tahu? Okey, sudutnya berbeza. Okey, tapi sebenarnya kamu tak boleh cepat-cepat mengatakan dia tidak serupa. Kamu kena tahu macam ni. 47 dengan 79. So kalau kamu tekan kalkulator 180 tolak 47 tolak 49, kamu dapati dekat C ni sudutnya adalah 54 darjah. Manakala 54 79 bermakna dekat sini adalah 47 darjah. Okey, jadi bila kita dah kenal dia punya sudut semua, maka kita dapati di sini 47 adalah sudut A. Kat sini sudut E. Jadi sebenarnya segitiga ini serupa. Dia perangkap kamu dia letak 79, 47. Sini dia letak 79, 54. Tapi sebenarnya yang tak ada ini 54. Yang tak ada ini 47. Bila kita completekan dia adalah segitiga yang serupa. Faham? Faham, cikgu. Okey, macam ni soalan ni. Jadi, you tengok ini dengan ini. Serupa ke tak? Serupa ke tak? Serupa ke tak? Mula-mula kita tengok sudut. 120, 120, kat sini 100, 100. 120, 120, 100, 100. Okey, cantik. Sekarang you tengok. Sudut panjang sisi E pergi D, dia akan sama dengan S pergi T. E pergi D 10, S pergi T 8. So kita tengok dekat situ adalah 10/8. Kalau kamu tekan kalkulator 10 bahagi 8. Maksudnya dia punya kadaran dia kat sini adalah 1.25. Okey, kita tengok sekarang. Ini 9, ini 7.2. Kita buat 9 bahagi 7.2. 9 bahagi 7.2. So kita dapat 1.25. Lepas tu kita tengok 8 dengan 6.4. Tengok ni 8, ini 6.4. Tekan kalkulator. 8 bahagi 6.4. Dan kita dapati semuanya sama. 1.25. Maka jawapan B dia adalah merupakan poligon yang serupa. Faham? Faham, cikgu. Okey. Sekarang cuba tengok soalan C. Adakah dia serupa? Serupa tak? Tak. Kenapa? Apa beza? Sepatutnya apa? Kalau awak nak terang, sepatutnya apa di situ? Tahu tak? Kenapa awak kata tak? Dia. Apa dia? Isi dia tak sama. Isi dia? Isi mana? Isi yang mana? Sisi. Okey, sisi je. Okey, tak sama. Tak sama. Okey, ini pun tak sama. 8 jadi 6.4. Okey, jadi mana yang menyebabkan kamu rasa dia tu tak sama? 6 pergi 10. 6 pergi 12 darab berapa? Darab berapa? Darab 2. Jadi sepatutnya 10 ni nilainya berapa sepatutnya? 12. Ya, sepatutnya 12. Jadi soalan C dia tidak serupa. Faham? Boleh? Okey, itu penyelesaian dia. Okey, saya dah terang dah tadi. Itu penyelesaian dia. Sekarang kita tengok. Tentukan sama ada segitiga, setiap pasangan objek geometri adalah serupa. Okey, jadi nanti awak boleh tengok lah sama ada dia serupa ataupun tidak. Jadi serupa ni, kalau awak tengok sebenarnya lebih kepada awak tengok ni sudut dia lah. Kalau sini 30, sini 90. Okey, jadi kita kata, oh macam tak serupa. So, kamu kena cari dulu. Dekat sini berapa? Kat sini adalah 60. Dekat sini berapa? Kat sini adalah 30. Jadi, dia adalah serupa. Faham? Okey. Then, kalau dia tengok kat sini. Ini, apa maksud segitiga ni? Dia ni segitiga apa? Yang ini segitiga apa? Ini segitiga apa? Namakan dia? Sama sisi. Sama. Kalau habis ni apa? Sebelah kanan.
Mana satu sama sisi? Mana Sama kaki. Ya, ini sama kaki sebab dua je yang sama. Bermakna sudut dekat kaki dia adalah sama. So kalau sini 50, sini adalah 80. Ini sama sisi. Bila sama sisi, sudut kat dalam semuanya akan sama. Jadi adakah dua segitiga ini serupa? Tak. Tidak. Satu sama kaki, satu lagi sama sisi. Boleh? Okey, ni pun sama. Awak boleh tengok. Okey, jadi kita tengok pasal serupa. Tentukan pasangan objek yang serupa. Jadi awak tengoklah dekat sini. A dengan apa? Okey, A dengan apa? I. Okey, I kita tengok. Kita tengok. Sekarang 2 dia jadi 4. Lepas tu awak tengok dia ke bawah ni berapa petak? 1, 2, 3. So sini berapa petak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2, sini 2, sini 2, sini jadi 4. Awak tengok sini dia 2, turun 3. So dia akan jadi di sini akan jadi 2 kalau awak tengok. Dia asalnya 2. Sini jadi 4. 1, 2, 3, 4. 3. Sini jadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi A dengan I adalah serupa. Okey, mana lagi serupa? Ada lagi tak? Ada lagi tak? C dengan H. C dengan H. C dengan H. Kita tengok C berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, dekat sini 1, 2, 3, 4. Naik atas 1, 2, 3, 4. Dia 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, awak tengok ni 4. Bermakna sini 4. Jadi adakah C dengan H sama? Serupa ke? Sebab dia 1, 2, 3, 4. Sini 4. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini 6. Sini dia naik sini 3. Sini 4. Awak tengok. 3 yes mungkinlah jadi 6. Tapi 4 sini sama. Sepatutnya dia jadi 8. So bermakna segitiga C dengan H tidak serupa. Walau kamu nampak dia macam sama kan? Faham? Boleh tak? Faham tak maksud saya? You mesti ada berkadaran. Tak sama saiz tak apa. Serupa. Yang penting serupa. Okey, contohnya B. B kita tengok macam sama dengan G kan? Kita kira. 1, 2, 3, 4. Bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4. Situ 4 kan? Sini 1, 2, 3. Maksudnya dia 3/4. Yang bawah kat sini berapa? 1, 2, 3, 4. 4,5. 4,5 yang bawah sini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. So maksudnya kita kena kira 4.5/6. Satu lagi 3/1, 2, 3, 4. 3/4. So tekan kalkulator. 4.5 bahagi 6. Okey, awak tekan kalkulator. Awak dapat di situ adalah jawapannya adalah okey, 3/4. Jadi kat sini kita tengok dia akan dapat B dengan G adalah serupa. Faham tak? Awak kena kira sisi dekat B ni. Dekat B ni kalau kita tengok. Okey, dekat B ni 1, 2, 3, 4. 4 dia jadi 3. 1, 2, 3. Bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia jadi 1, 2, 3, 4. 4.5. Jadi cara kamu nak buat, cara kamu nak mengira. So kita akan buat macam ni. Okey, 4.5 nak ambil atas bahagi yang kecil pun boleh. 4.5 bahagi 4. Awak tekan kalkulator berapa. Yang bawah tadi yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kecil tadi 6. Yang kecil 6, 6. Yang besar tadi 1, 2, 3, 4, 4,5. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3. Ini 3. Ni asal dia 3/4. Yang ini asal dia 1, 2, 3, 4,5. Jadi 6. So tekan kalkulator.
Kita tekan kalkulator 4/5 bahagi 6. You dapat jawapan perpuluhan ataupun tukar pada pecahan 3/4. Bermaksud dia sama. Kan? Ini dari 3 jadi 4. Jadi 3/4. Okey? Yang ini jadi 4/5 jadi 6. So dia masih 3/4. Maksudnya dia adalah yang serupa. Faham ke tidak ni? Cikgu tanya macam dapat 6 ni cikgu. Macam dia dapat 6 ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bawahnya 1, 2, 3, 4, 4,5. Tu yang 4/5/6. Faham? Yang atas ni 3. 1, 2, 3. Dia jadi 1, 2, 3, 4. 3/4. Ini pun 3/4. Kita tengok yang ini. 1, 2, 3. Naik 1, 2, 3, 4. Pun 3/4. So, berkadaran dia secara kat situ adalah 3/4. Faham? Faham tak? Boleh? Boleh. Okay, next. Tengok seterusnya. Pembesaran. Apa dia pembesaran? Pembesaran ialah suatu transformasi dengan semua titik objek bergerak dari satu titik tetap dengan satu nisbah mala. Titik tetap itu dikenali sebagai pusat pembesaran dan nisbah mala itu dikenali sebagai faktor skala. Okey, jadi kita tengok. Ni pusat yang dia kata, pusat pembesaran. Pusat pembesaran you tengok dari sini, so dia membesar. Kita gunakan. Kamu teruskan guna kaedah ni nanti kita bila ada soalan saya akan tunjuk. So image dia di sini. Pusat pembesarannya di belakang. Jadi kalau awak tengok, dia nak tahu berapa kali ganda dia punya pembesaran, kamu kena tengok. Dekat sini saiz dia berapa. Jadi berapa. So itu adalah pembesaran. Pembesaran ada skala dia. Okey, skala dia diberi. Okey, boleh? Okey. Okey, seterusnya kita tengok. Pembesaran iaitu awak punya K, faktor skala. Okey, kita cari macam mana? Panjang sisi sepadan image. Panjang pada image bahagi dengan objek. Okey, jadi awak tengok image tu berapa, bagikan objek tu berapa. Itu adalah awak punya nilai pada paksi X. Apa saya cakap? Paksi X? Sorry, silap. Panjang, kalau tengok ni K ni, itu awak punya pembesaran. Iaitu berapa kali gandaan dia. Sorry, saya tersebut paksi X pula. Jadi K ni, awak tengok tadi. Apa maksud K ni yang tadi kita kira ni lah. Maksudnya, daripada tadi asal-asal dia 3 jadi 4. So, faktor skalanya adalah 3/4. Kalau dia tadi 2 jadi 4. Jadi faktor skalanya 2. Kalau 3 jadi 6. Faktor skalanya 2. Kalau 3 jadi 9. Faktor skalanya adalah 3. Jadi macam mana nak cari formula faktor skala? So ini dia. K iaitu faktor skala kita panjang sisi image bahagi panjang sisi objek. Jarak titik sepadan image dari P bahagi jarak titik objek. Faham? Itu yang dikatakan faktor skala. Boleh ya? Boleh cikgu. Ni nampak. Dia kata bila K lebih besar 1, maksudnya faktor skala kamu positif. Okey, lebih besar daripada saiz objek. Berada di sebelah yang sama dengan objek. Nampak? Dia membesar je. Dia akan follow ikut yang ada pada objek. Okey, kemudian kalau awak tengok dekat sini, dia kata apa? Sama saiz dengan objek. Sama saiz bila kamu kira awak punya K bernilai 1. Dan dia lebih kecil dari X apabila kita punya faktor skalanya 2 dengan faktor skalanya apa-apalah, kalau dia bagi 2 dengan 4 ke, 2 dengan 5 ke, kalau dia sama-sama lah. Kat sini dia kata K-nya 1. Kalau K 1 maksudnya gambarnya sama. Kalau K-nya di antara 0 dengan 1 iaitu K-nya negatif. Iaitu gambarnya akan lebih kecil. Nampak tak? Tadi objek kat depan, belakang, image kat depan. Itu membesar. Tapi kalau terbalik, image-nya dekat belakang, objek yang kat depan. So, kat situ dia akan mendapati bahawa faktor skalanya antara 0 dengan 1, iaitu dalam perpuluhan. Faham? Boleh?
Boleh ko. Okey, ni semualah. Kalau faktor skala dia kurang -1. Sorry, lebih besar daripada -1, kurang daripada 0. Lebih kecil daripada saiz objek. Nampak? Macam tu. Jadi, faktor skala ni nanti awak akan nampak dia ada pelbagai. Okey, dia akan ada pelbagai. Okey, next. Okey, contoh. Raja di sebelah menunjukkan 3 objek dan imejnya di bawah transformasi pembesaran. Perihalkan pembesaran dengan menggunakan faktor skala dan pusat pembesaran bagi setiap yang berikut. Okey, sekarang kamu kenal pasti dulu. URST dia apa? Okey, dia bagaimana? Okey, awak kenal dulu. Okey dah. Dia tanya dekat sini objek ABC. ABC. So, objek ABC apa? Dia kata perihalkan pembesaran dengan menentukan faktor skala dan pusat pembesaran bagi yang berikut. Okey, kalau awak tengok ABC. ABC kat bawah tu warna merah. Okey, asalnya warna merah juga. Kan, nampak tak? Jadi, dia mengecil ke dia membesar? Apa dia? Ni tengok ni. ABC warna biru ni dengan warna merah. Warna biru jadi warna merah. Membesar ke mengecil? Membesar. Dia membesar. So kalau membesar awak tulis pembesaran. Lepas tu awak tulis faktor skala. Faktor skala nak tahu awak kira je dekat sini. Okey? Jadi kat sini ataupun awak tengok kan. Dia punya nilai ni kalau awak tengok kita gerakkan boleh. Ini 1, 2, 3, 4. Dia gerak jadi apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi faktor skalanya adalah 4/6. Okey, boleh? Boleh tak yang ini? Faham tak? Boleh cikgu. Okey, tolong cari saya yang ini. Okey, bagi tahu saya. Dia pembesaran ke? Dia translasi ke? Okey. Okey, saya akan stop kelas awal sikit. Okay, sepatutnya kita punya kelas sampai pukul 1:30 kan? Okey. Dalam 1 lebih sikit lah. Boleh tak? Faham tak ni? Okey, awak tengok ni L. L dengan M. Dia gunakan apa? Kalau awak tengok ni, nampak tak gambar dia macam terbalik kan? Dia reflect. So, awak tengok dekat sini. Ni. Nampak tak gambar dia ni? Jadi awak nampak tak? K kurang daripada -1, gambarnya akan lebih besar daripada saiz objek. Berada di sebelah bertentangan dengan objek. Jadi kalau awak tengok di sini, nampak? Dia berada bertentangan dengan objek. Jadi maksudnya dia akan jadi negatif. So negatifnya berapa nak tahu? You tengok. N pergi ke M. Berapa petak N pergi M? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dia jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ke 12 kira balik betul-betul So awak tengok. Jadi faktor skalanya awak ambil ukuran sini bahagi dengan ukuran sini. Faham? Faham tak? Boleh tak? Boleh. Okey, awak nanti tengok tau. Buat balik latihan. Tak faham tanya. Okay. Jadi kalau awak tengok dekat sini, kan dia nak apa? Perihalkan pembesaran dan dengan menentukan faktor skala dan pusat pembesaran. Dekat sini nak tahu pusat pembesaran, sebenarnya dia ada cara. Kita akan cantumkan. Tengok saya buat. Sekejap. Alamak, sekejap saya nak padam ni.
Okey, kalau awak tengok dekat sini, ni dari sini pergi sini. Jadi awak kena tengok di sini, tadi contoh yang ini. Ni kan, K kurang negatif 1. Gambarnya akan jadi lebih besar dan berada di sebelah yang bertentangan. Jadi kalau kamu tengok dekat sini, okey, nampak tak? Dia berada pada arah yang bertentangan. So kamu nak cari dia punya pusat putaran. Pusat putaran. Kalau awak tengok dekat gambar ni dia ada tunjuk macam mana nak cari pusat putaran. Okey? Alamak. Okey. Ni kurang daripada negatif 1. Jadi kalau awak tengok dekat sini, apa yang perlu buat adalah sebenarnya bila nak tentukan pusat putaran, awak akan cantumkan, ini tengok betul-betul Awak cantumkan, saya besarkan. Okay, contoh L dengan L kat situ. Saya cantumkan, buat garis betul-betul. Saya akan buat satu perpendicular bisector, iaitu pembagi dua sama serenjang. Pembagi dua sama serenjang maksudnya awak tengok ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 maksudnya dekat 4.5. 1, 2, 3, 4. 4.5 dekat sini. Okey, sepatutnya kamu dekat situ. Sampai sini kita akan cantumkan. Okey, you tengok M. M dengan M. Awak ambil pembaris, cantumkan. Okey, then N dengan N. Cantumkan N dengan N. Okey, apa lagi? L dengan L. Cantumkan, ambil yang tengah. Jadi garisan itu merupakan yang dia minta. Iaitu dia minta kamu tentukan dia punya garis untuk mendapatkan awak punya faktor skala pembesaran. Faham tak? Okey, itu satu cara. Yang ini awak tengok, awak cantumkan. Awak cantumkan penjuru C dengan C, cantumkan sampai hujung. Ini cantumkan sampai hujung. Ini cantumkan sampai hujung. So, kita nampak semuanya bersentuh dekat sini. Bila kamu bersentuh dekat sini menunjukkan inilah awak punya pusat pembesaran. Jadi kalau yang soalan ni tadi, awak tengok dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 4.5. 1, 2, 3, 4.5. Dekat sini. Okay, next. Kita tengok pula. Betul tak? Memang tempat yang sama. So, bila dia tempat yang sama, maka itulah awak punya pusat pembesaran. Pusat pembesaran mesti dituliskan. So kat sini pusat pembesarannya awak nampak dia berada di nilai berapa tu? 1 dengan negatif 5. Ini awak punya pusat pembesaran. Boleh? Boleh tak? Boleh, Syed. Awak mesti kena tengok balik. Macam ni lah. Maksudnya pusat pembesaran ni image ni objek. Okey, image dengan objek jadikan satu. Image dengan objek jadikan satu. Image dengan objek jadi satu. So, yang dia bercantum itu adalah pusat pembesaran. Okey, next. Ni yang ditunjukkan tadi lah. Ni jalan kerjanya. Okey, boleh tak? Boleh. Okey, seterusnya kalau awak tengok dekat sini pembesaran tak banyak sangat. Dia minta, tengok faktor skala tadi kita dah buat. Okey, jap. Ni. Diberi R ialah image bagi P. Okey. Perhatikan pembesaran bagi setiap yang berikut. Okey. Jadi awak tengok. Okey, R prime. R prime ialah yang objek. Ialah image. So, R prime is image. Macam tu. Perihalkan pembesaran. So, pembesarannya berapa faktor skala? Ni 1, 2. Dia jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, faktor skala, awak tuliskan faktor skala dari 2 jadi 6. Faktor skalanya adalah 3. Okey, lepas tu tengok. Mana pusat pembesaran? Pusat pembesaran caranya awak ambil pembaris, awak cantum. Awak ambil titik ni yang bercantum. Ni ambil terus bercantum. Lepas tu ini bercantum. So lebih kurang berada di situ. Itu adalah pusat pembesaran. Boleh? Okey tak? Boleh go. Okey, awak cari. So bila dia pembesaran, awak kena cari pusat pembesaran.
Okey, nanti buat tau ni. Pusat pembesaran yang pertama faktor skala. Kalau soalan ni faktor skala, lepas tu nanti dia tengok sebenarnya dia ikut jam atau lawan jam. Okey, ni biarkan dulu sebab yang mudah lagi baru nak kenal. So saya akan buat macam ni pun sama. Awak kena cari faktor skala. Nak cari faktor skala, jadi ni nampak tak? R prime. R prime is your image. So cantumkan. Cantumkan. Ni sama, cantumkan. So dekat situlah awak punya pusat pembesaran. Ini pun sama, ambil yang sama. Ni sama. Okay, then ini dengan ini sama. Okay, awak akan buat dia punya ni sendirilah. Ni awak guna pembaris, kira Okay, then yang ini pun awak kena kira. Boleh tak? Okay? Boleh. Okay, yang ni tak ada. Okay. So dekat sini menentukan image bagi objek bagi satu pembesaran. Okay, kalau tadi kita baru kenal, kita describe dia punya pembesaran. Lepas ni kita tengok. Okay, dia kata perihakan pembesaran dalam setiap berikut. Pembesarannya ada dah. Jadi saya nak awak buat dalam modul. Okay, modul tu awak boleh buat muka surat. Sekejap ya. Kekongruenan saya harap awak okey. Next class kita bincangkan modul. Okey, cuba buat modul muka surat 70 sampai ke 75. 70 hingga 75 tolong buat sebagai latihan awak. So next class kita akan bincangkan yang ini. Faham? Boleh? Boleh? Boleh tak? Okey. So ada masa lagi dalam 20 minit. Saya bagi masa ini untuk kamu buat. So kalau ada apa masalah, tak faham, awak boleh masuk dalam Telegram. Saya sentiasa ada lagi. Jadi awak boleh terus tanya. Boleh? Boleh. Okey. So saya stop dekat sini. Jumpa next class minggu depan. Okey, sebelum tu kita tengok 13, 2, 4, 6. Okey, 19 orang. Okey, so yang tak datang harap dia respon lepas ni. Okey, rakaman boleh tengok terus lepas ni, boleh? Okey, bye. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Sama. Bye. Terima kasih, cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu. Ya, sama.